والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati Dr. Haji Hazman bin Hasan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis JAIPS. Yang dikasihi pembentang yang pertama, Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi bin Osman, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis. Yang berusaha Ustaz Haji Alias bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Hab Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Yang berbahagia Ketua-Ketua Penolong Pengarah Bahagian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis JAIPS. Yang diraikan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, guru-guru pendidikan Sekolah Agama Petang Perlis, dan juga seluruh hadirin hadirat yang diraikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Uhayyikum bi tahiyatil Islam ala wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke wacana pengukuhan akidah tahun 2018. Semak akidah anda. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Program ini merupakan program acara tahunan yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis JAIPS secara berperingkat, yang mana program ini merupakan program yang dianjurkan secara bersama dengan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan pada hari ini kita akan menampilkan dua sesi pembentangan, iaitu pembentangan yang pertama Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pegangan Negeri Perlis, dan pembentangan yang kedua Penerangan Fatwa Negeri Perlis berkaitan dengan kumpulan Ahbash. Majlis tanpa membuang masa ingin menjemput yang berbahagia Dr. Haji Hazman bin Hasan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, bagi memulakan majlis dengan menyampaikan ucapan alwan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saudara pengerusi majlis, guru saya Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi Osman. Kemudian urustia kita pada program pada hari ini adalah diketuai oleh Ustaz Alias Ahmad, KPP, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan dan juga Hab Halal di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih banyak-banyaklah di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang terpilih pada hari ini adalah satunya adalah daripada guru-guru yang akan mengajar Sekolah Agama Petang Perlis, ya, Sekolah Agama Petang Perlis. Boleh saya kenal tak siapa dia guru-guru SAPPS? Puan-puan ni telah lah. Ada tak kita kata tuan-tuan yang guru-guru Sekolah Agama Petang Perlis? Tak apalah, kita kata puan-puan pun angkat lah, kan? Okey, lain daripada tu ustaz-ustaz seorang dua orang je. Okey, baik. Lain daripada tu tuan-tuan dan puan-puan adalah terdiri daripada pegawai masjid, imam, muazzin, sia. Ada penjaga kawasan tak? Ada, no? Okey, penjaga kawasan tolong angkat tangan, penjaga kawasan. Baik, terima kasih banyak. Sia ada sia? Sia, okey, terima kasih banyak. Kemudian muazzin atau bilal? Muazzin ataupun bilal. Dan juga imam-imam. Imam-imam, okey, baik. Tuan-tuan yang dipilih adalah dalam kalangan mereka yang dilantik dalam masa kurang daripada 5 tahun lah, kan? Jadi kita kata bukan tuan-tuan tak bagus, tuan-tuan bagus. Cumanya kita kata kita nak perketat apa yang longgar dan kita nak perkemaskan lagi apa yang kurang lah. Satu lagi perkara, lama kelamaan rupa-rupanya kita kita telah perasan bahawa satu daripada kekurangan kita ni adalah kita duk panggil pengurusi masjid. Kalau tak pengurusi masjid, imam. Kalau tak imam, kalau pengurusi masjid tak mai, imam tak boleh mai, maka muazzin yang kita kata menggantikan. Sedangkan kita kata siak dan penjaga kawasan, apa dia? Kalau Piramli kata apa? Ada apa? Banyak-banyak lagi? Sikit-sikit? Jarang-jarang? Yang last sekali tu kadang-kadang. Jadi maknanya kita kata pada hari ini kita nak mula mengubah sikap kita lah. InsyaAllah kita kata tuan-tuan,
siak dan penjaga kawasan pun kita nak jemput juga untuk menambahkan ilmu. Sebab kita pun tahu kalau apa-apa jadi kepada imam satu pening kepala, imam yang kata kedua pula kita kata senak perut. Jadi mestilah kita kata muazzin yang naik. Tiba-tiba muazzin satu pula, mai pula kita kata gatai-gatai. Kan? Muazzin dua pula kena apa? Kena pula angin madu. Dia naik tak lepas. Jadi waktu tu siapa kena naik? Siak satu, siak dua lah yang kena naik. Tengok siak satu dengan siak dua pergi makan roti canai di mana pula? Sakit perut. Lah sekali yang tinggal apa? Penjaga kawasan lah. Kena naik kita kata menggantikan sebagai imam solat pada masa itu. Kan? Jadi sebab tu kita duk kata, tak boleh jadi ni. Siak dengan penjaga kawasan pun nak kena berilmu juga. Kalau kata dah berilmu, lebih berilmu lagi. Nah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu pada hari ini ni program tahunan kita. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan buat sekali setahun. Kalau ada rezeki mungkin kita tambah pada 2 kali setahun. Tapi kita buat dalam lingkungan yang kita kata banyak ni lah. Biasanya kita buat di Maib. Jadi terima kasih banyak kepada Maib, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis kerana membantu kita. Dan juga kerana telah meminjamkan dewan yang indah ni kepada kita. Yang kedua lagi, terima kasih juga kepada Jabatan Mufti yang kita kata juga telah menyumbangkan buku-buku dan menghantar pegawai dia. Sepatutnya kita kata kita asalnya Saibul Samah Datuk Mufti sendiri yang akan datang, tapi maknanya beliau ada halangan dan beliau mewakilkan kepada Ustaz Abdul Kadir, ya. Juga terima kasih kepada KUIP, Kolej Angkatan Universiti Islam Perlis, kerana telah melepaskan rektornya yang baru kepada kita untuk berkongsi ilmu kepada kita pada hari ini, no? Juga kita ada Nazir, Ketua Nazir, kita ada juga penyelia Sekolah Agama Petang Perlis, Ketua Penyelia Sekolah Agama Petang Perlis, dan kita ucapkan terima kasih pada kawan-kawan kita daripada Suara Sunnah yang menyediakan live streaming. Sebab tempat kita terhad dan maklumlah bila sampai pada hujung tahun, apa dia? Kalau macam minyak nak habis. Kalau macam bateri dah lemah. Kalau duit pun tinggal mood saja, tinggal nak kena pekin. Maka sebab tu kita kata dia poster keluar tapi dia tak ada orang ramai dijemput hadir. Kan? Sebab kita kata bila kita main mestilah kita nak kena jamu makan sikit sebanyak kan. Tiba-tiba kita kata mungkin adalah kita kata sikit kekurangan. Jadi sebab tu orang ramai boleh mengikuti kita punya kuliah-kuliah ini menerusi laman Facebook Suara Sunnah dan disiarkan secara langsung lah kita kata pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya nak sebut sikit walaupun sebenarnya saya yang ni yang penting lah. Mujur saya tak minum, Datuk kena minum lah sebab kan, dalam negeri kita, ya, undang-undang tubuh bagi negeri kita ataupun disebut undang-undang tubuh Kerajaan Perlis 1948 menyebutkan dalam perkara 5 ataupun artikel 5 disebut sebagai agama bagi negeri Perlis adalah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi itu menjadikan negeri kita adalah negeri yang unik, berbeza daripada negeri-negeri lain. Kalau kata negeri lain, ada yang menetapkan mazhab Syafi'i, ada yang sebut agama Islam saja, ya. Tapi negeri kita daripada tahun 48 lagi, lebih awal lagi daripada masa setengah-setengah kita lahir ke dunia, telah menetapkan agama bagi negeri adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya disebutkan tafsiran Ahli Sunnah itu dijelaskan dalam satu fatwa yang dikeluarkan oleh Maib pada tahun 89. Disebut pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Dan ketiga adalah pendapat para sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi maknanya tiga-tiga beradik ni mesti ada dalam pegangan negeri kita. Iaitu satu, hujjah daripada Al-Quran. Kedua, hujjah daripada As-Sunnah. Dan ketiga adalah hujjah daripada amalan para sahabat. Berarti bukan saja-saja ambil satu ayat Quran, fikir sendiri. Ikut akal kita ke, ikut hawa nafsu kita ke, atau ambil mana-mana hadis tak tahu sahih tak sahih, kemudian fikir macam mana.
Tetapi memahami Al-Quran dan memahami hadis itu mesti seperti mana yang difahami oleh para sahabat. Walaupun dalam negeri kita ni belum lagi disebut secara jelas apa yang dikatakan apakah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi daripada makna Ahli Sunnah wal Jamaah itu difahami bahawa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipegang dalam negeri Perlis adalah akidah daripada Al-Quran, akidah daripada As-Sunnah, dan merupakan akidah yang dipegang oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan mendaftar tadi, ada tuan-tuan diberikan 2 buah buku. Satu buku berkenaan dengan hadis palsu daripada Jabatan Mufti, dan di dalam dan ada sebuah lagi, iaitu kompilasi ataupun himpunan fatwa-fatwa negeri Perlis. Jadi kalau tuan-tuan meneliti fatwa kata akidah yang ada di situ, fatwa berkaitan dengan akidah dan juga keimanan, maka itu fatwa yang bersumberkan, dia tak lari daripada 3, iaitu akidah daripada Al-Quranul Karim, akidah daripada sunnah Nabi SAW, dan juga akidah seperti mana yang dipegang oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, jadi itu antara perkara-perkara yang bila tuan-tuan dan perempuan mengajak SAPPS, tuan-tuan ingat bahawa di sinilah asal dan di sinilah pangkai kita bermula. Sehingga lahirlah seorang anak daripada Majlis Agama Islam bernamanya Sekolah Agama Petang Perlis. Kan? Macam diserahkan kepada tuan-tuan perempuan yang kita mengajak untuk belalah anak ini, apalagi besarkanlah dia jadi anak yang soleh-solehah. Kan? Jadi ibarat kita kata begitu. Begitu juga kepada tuan-tuan yang menjadi pegawai masjid, menjadi imam, menjadi muazzin, menjadi siap, menjadi penjaga kawasan juga. Jadi sama juga, begitulah akidah yang kata kita nak pegang. Saya mendapat aduan bahawa ada dalam kalangan pegawai masjid kita yang menjadi pegawai masjid, tapi dia masih lagi tak faham, masih lagi berpegang kepada syariat, hakikat, makrifat, tarikat, macam-macam yang kad-kad tu lah. Kan? Kita kata sebenarnya kita nak pegang apa pun boleh, selagi mana akidah tersebut dilulus dengan kata Al-Quran, kedua lulus dengan sunnah yang sahih, dan ketiga lulus dengan pegangan para sahabat. Mudah saja. Tapi bila perkara itu tidak disebut dalam ketiga-tiga sumber itu, maka dikhawatiri perkara itu bukan merupakan asal mula kita kata akidah yang kita pegang dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, okey. Baik tuan-tuan, saya juga nak ambil kesempatan di sini untuk memperkenalkan sedikit kita punya pembentang pada hari ini. Yang duduk di hadapan tuan-tuan dan perempuan ni adalah, kalau tuan-tuan ada yang kenal, alhamdulillah, itu maknanya sudah lama. Kalau kata baru nak kenal, berarti baru nak berjinak-jinak pun tak apa, tak ada masalah. Beliau adalah Datuk Dr. Muhammad Razi Osman, dan beliau merupakan, kalau kata setengah-setengah daripada kita baru kenal, tapi beliau merupakan orang yang sudah lama menyumbang pada negeri Perlis. Dari segi kelulusan, beliau merupakan anak Melayu dan anak Malaysia pertama yang dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah daripada Universiti Islam Antarabangsa Madinah. Jadi maknanya sebelum dia tak ada orang Malaysia. Nah, jadi kita kata beliau yang kita kata pertama, maka selepas itu barulah kita kata ada lagi 2 orang, Datuk, no? Ada lagi 2 orang, yang lain-lain ni mungkin tengah jalan kot, tengah duk buat. Maka selepas itu barulah Dr. Ahmad Najib dalam bidang tafsir dan Dr. Abdul Basit dalam bidang syariah. Kita kata mendapat kelulusan tertinggi daripada Universiti Islam Madinah, dan beliau adalah seorang penyelidik yang menjalankan kajian berkenaan dengan gerakan sunnah di kata negeri Perlis. Beliau dan kemudian daripada situ tu kita kata alhamdulillah, negeri kita telah memuliakan beliau dan melantik beliau menjadi ahli jawatankuasa fatwa negeri Perlis. Nah, bermula daripada tahun 1989, 87 lagi, tahun 87 lagi, 87, 97, 2007, 2017, sudah 31 tahun. No? Kita kata daripada beliau muda terang-terang kepada sampai lah ni lah, tak berapa nak muda sangat, tapi muda lagi. Kan?
Jadi sekarang ini alhamdulillah beliau diamanahkan untuk menjadi rektor Kolej Universiti Islam Perlis untuk memajukannya, mengangkatnya dan kita kata mempertingkatkan lagi prestasi di mana Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis telah menubuhkan sebuah kolej pengajian tinggi. Nah, dulu ada di Sungai Cucuh, sekarang ni sepenuhnya ada di Seberang Ramai di kita kata Kuala Perlis. Jadi maknanya saya bukanlah saya nak buka kita kata peluang, tetapi kalau tuan-tuan berhajat untuk menjemput datuk datang ke masjid, tapi kita kena bersabarlah. Kalau kata nak makan sedap, dia mesti berusaha lebih kan. Jadi maknanya kita kata boleh berhubung dengan kita kata PA ataupun pejabat datuk ni untuk bertanya manakah masa yang sesuai. Kan? Kalau kata panggil datuk jangan bimbang lah, kita kata apa nama? Tak usah bimbang sangat orang kata berkaitan dengan ampau atau envelope atau apa, sebab kita kata insya-Allah kalau ada datuk ambil lah. Kalau kata tak ada pun insya-Allah tak apa datuk no. Kan? Jadi kita kata macam itulah. Tak ada sikit pun bagi banyak, kan? Bukan nak salah, kan? Okey, baik. Yang tu adalah berkenaan dengan datuk apa nama? Dan juga datuk telah kita kata anugerahkan gelaran datuk bergelar. Ya. Datuk Kaya Bakti. Bukan saja kaya yang penuh dengan bakti lah. Kan? Datuk Kaya Bakti, Datuk Dr. Muhammad Razi Osman. Dia bukan datuk saja, dia ada datuk bergelar dia. Kita kata begitulah. Jadi kita kata alhamdulillah. Kemudian pembentang kita yang kedua adalah Ustaz Muhammad Abdul Kadir Sahak. Ustaz Muhammad Abdul Kadir Sahak ini adalah seorang penyelidik yang merupakan tenaga di belakang tabir lah kepada lahirnya pelbagai fatwa dalam Ketua Negeri Perlis, terutamanya fatwa-fatwa akidah. Beliau juga sekarang ni kalau tuan-tuan kenal dia merupakan imam juga kepada Masjid Al-Abrar Kubang Gajah. Masjid Kubang Gajah tu. Dan juga beliau juga seorang penulis yang sekarang ni aktif menulis lah. Antara buku-buku yang ditulis, saya nak kempen, tapi kita kata daripada tuan-tuan pergi beli rokok ke, pergi beli apa ke, baik tuan-tuan beli buku-buku dia. Right? Antara buku yang ditulis oleh Ustaz Abdul Kadir, kisah para Nabi dalam Al-Quran, tentang kematian, ambil tahu sebelum berlaku, tentang soal jawab agama, Ustaz berapakah umur ahli syurga, kemudian tentang menyambut kelahiran, jika beranak, jika dapat anak, dapat cucu, bagaimana menyambut kelahiran cara sunnah, kemudian tentang bagaimana kita kata mustajabnya doa, itu antara buku-buku yang beliau tulis. Bagaimana untuk kita mendapatkannya, tuan-tuan carilah. Kita kata saya pun tak dapat komisen kalau kita kempen, tapi kita kata antara buku-buku baik yang ditulis oleh kita beliau. Jadi pada hari ini saya harap sangat tuan-tuan dapat menumpukan sedikit masa dalam kata setengah hari, dan nanti kita kata yang berhormat Exco Agama Islam akan mari dan menutup kita punya wacana pada hari ini. Tapi maknanya daripada sudut hati yang sangat dalam, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi di atas kehadiran dan kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir. Begitu juga untuk menumpukan masa pada musim-musim kenduri ini. Sebab kita kata kalau tuan-tuan tidak menikahkan orang, tuan-tuan pula akan jadi apa? Akan jadi saksi lah, akan jadi wali lah, akan jadi tukang makan lah, macam-macam perkara ni kan. Biasanya orang-orang masjid ni nanti kita kata rumah-rumah kenduri ni siap kepala hidang ni. Kan? Ada kepala lembu, kepala kambing, kepala ikan, semua ada. Kan? Jadi kita kata terima kasih banyak kerana meluangkan masa pada hari ini. Begitu juga guru-guru SAPPS dalam cuti ni. Patut nak pi segala apa, nak pi Kamda, nak pi Nagoya, nak pi mana ni. Tapi kita kata kerana tugas hari ini mari juga kita kata ke wacana kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan kita ucapkan tahniah kepada bahagian penyelidikan dan juga orang kata hak halal di bawah KPP dia, Ustaz Alias Ahmad. Kerana kalau nak ikut kita ni macam tak jadi dah no. Tapi kita kata alhamdulillah jadi juga kita kata pada hari ini. Jadi saya mohon sangat dapat kita tumpukan sepenuh perhatian dan dapat membawa balik mutiara ilmu kita kata akidah untuk kita praktikkan dalam diri kita, keluarga kita, karya kita dan kepada masyarakat kita lah. Jadi dengan memohon kepada Allah SWT, saya mendoakan supaya tuan-tuan mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita kata dapat sampai ke wacana dan selamat balik ke rumah masing-masing dengan selamat sejahtera lah.
Kalau lepas ni kita kata nak pergi jaya, pergi mana pun tak apa kan. Tapi maknanya kita kata mari dengan selamat, berwacana dengan selamat, balik semula pun dengan selamat insya-Allah. Jadi yang tu saja tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan alu-aluan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Dr. Haji Hazman bin Hasan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan pembentang yang pertama, Syekhna Abu Hisham Al-Fadil, Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi bin Osman, yang mana saya belum sempat lagi untuk memperkenalkan biodata beliau, namun pengarah kita lebih memahami dan lebih mengerti. Dia tekan sampai kedua-dua lah. Satu sampai kedua. Yang kedua belum sampai lagi pun dia dah tekan lah. Tapi mudah kerja saya lah, alhamdulillah. Terang balik sekali lagi. Yang mana beliau diberikan kunyah Syekhna Abu Hisham Al-Fadil, Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi bin Osman, merupakan anak Malaysia yang pertama mendapat PhD daripada Universiti Islam Madinah dalam bidang hadis. Kemudian beliau berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan telah pun melibatkan diri selama 31 tahun dalam Ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis bermula dari tahun 1987 sehinggalah ke sekarang. Dan kini beliau sedang berkhidmat sebagai Rektor Kolej Universiti Islam Perlis. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Sahibus Samahah Doktor untuk membentangkan kertas yang pertama yang bertajuk Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pegangan dalam Negeri Perlis. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan saudara pengurusi majlis, Dr. Hazman, Ustaz Ilyas, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini saya tidak menyangka yang saya akan bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya lupa program ni. Duk sangka kata besok. Saya balik Penang petang Jumaat, pagi tadi baru bertolak mai. Nak bertolak mai tu pemandu bagi tahu pagi ini ada majlis. Dan saya kata pukul berapa? 8.30. Jadi saya agak terkejut dengan tarikh, padahal dah dimaklumkan, tapi yalah, dengan kesibukan tugas di universiti dan lain-lain lagi, menyebabkan ada di antaranya yang terlepas pandang. Walau bagaimanapun, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita bersama dalam majlis ini. Dan tajuk yang diberikan pada saya ialah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan akidah negeri Perlis. Bercakap pasal akidah merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Akidah tidak terlepas daripada kita perlu memahami
Perlu kita memahami dengan lebih terperinci, dengan lebih teliti setiap apa perkara yang dikaitkan dengan akidah yang menjadi pegangan hidup kita. Akidah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kepada kita, selaku pencipta kepada kita, selaku pemberi rezeki kepada kita, selaku pengurus alam kepada kita. Alam bila sebut dalam pengajian akidah, selain daripada Allah adalah alam. Tak kira manusia ke, ataupun makhluk lain-lain ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, langit dan bumi serta isi kandungan langit dan bumi adalah alam. Kita percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala juga menjadi tuan kepada alam ini, pemilik alam ini. Allah yang memiliki kita manusia. Dia boleh mengolah apa yang dia kenaki, bagaimana cara yang dia kenaki kepada kita. Bila dia nak mematikan kita, bila dia nak menghidupkan kita, bila dia nak uji kita dengan sakit, dengan kesenangan, dengan kesusahan, dengan berbagai-bagai bentuk yang Allah kenaki. Yaf'alullahu ma yasha'. Allah buat apa yang dia kenaki. Jadi kita kena yakin yang Allah itu adalah pemilik alam ini. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bukan milik kita. Anak kita milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang anak kita yang baru lahir sudah dipanggil ataupun sudah dijemput kembali ke rahmatullah, maka tiada pilihan bagi kita untuk menyerah. Saya teringat satu peristiwa apa yang berlaku kepada Ummu Sulaim, salah seorang sahabat wanita. Ummu Sulaim ni ibu kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim dia janda, seorang wanita janda, di mana bapa kepada Anas telah meninggal dunia dan dia menjadi janda buat beberapa ketika. Selepas tu dia berkahwin semula dengan bapa tiri Anas, nama apa? Abu Talha. Bila Abu Talha datang meminang Ummu Sulaim, Ummu Sulaim kata, orang yang macam awak ni tak patut ditolak permintaan, makna dia berkenan. Tapi yang menghalang kita untuk bersama sebagai suami isteri ialah aku muslimah, kata dia. Yang kamu bukan muslim. Ini yang menghalang antara kita berdua untuk menjadi suami isteri. Jadi Abu Talhah kata, yang tu tak ada masalah. Dia boleh memeluk Islam, menjadi Muslim dan selesai masalah tadi. Jadi kalau begitu, Ummu Sulaim kata dia setuju. Dia degawai lagi, dia kata, orang yang macam awak ni permintaannya tak patut ditolak. Tengok dia punya bahasa. Ummu Sulaim ni setelah itu berkahwinlah dengan Abu Talha dan dikurniakan seorang anak yang masih kecil pada ketika itu. Satu ketika Abu Talha keluar bekerja. Para sahabat Nabi ini bukannya orang senang semua. Ada yang senang macam Abdurrahman ibn Auf, banyak harta, dan ramai lagi di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang senang. Abu Bakar pun banyak harta, Umar pun ada harta, Uthman paling banyak di kalangan Khulafaur Rasyidin yang memiliki harta benda
daripada rezeki yang Allah limpahkan pada mereka. Jadi Abu Talhah keluar bekerja cari makan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, susah dia. Setelah balik daripada bekerja, penat bekerja sehari suntuk daripada pagi sampai petang, sampai malam baru sampai balik. Bila dah balik, kata Ummu Sulaim, barang yang berharga yang diamanahkan kepada kita telah diambil kembali. Abu Talhah tak faham apa maksud Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim kata, tak apalah, kita makan dulu dan kemudian kita berehat dulu, dan selepas tu kita tengok apa barang yang berkenaan. Sehinggalah selesai makan dan minum, berehat, Abu Talhah tak sabar lagi dah nak tengok apa barang yang dimaksudkan oleh Ummu Sulaim, bahawa amanah yang diamanahkan kepada kita telah diambil semula. Barulah Ummu Sulaim memberitahu anak dia sudah bertukar menjadi mayat. Jadi Abu Talhah pun tak kata apalah, berserahlah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku selepas tu, kata Ummu Sulaim, jangan bimbang, kita akan uruskan pada besok hari, kerana waktu tu dah malam. Pada besok hari kita akan uruskan pengkebumian anak kita. Dan Ummu Sulaim kelihatan bersolek, kata apa? Kalau Kelantan kata melawar. Dia berhias dengan begitu baik sekali sehingga mempesonakan Abu Talhah. Lalu Abu Talhah dalam keadaan tidak begitu selesa ataupun tidak begitu seronok dengan berita kematian anak dia, tetapi dengan tarikan Ummu Sulaim yang bersolek comel, sehinggalah berlaku apa yang berlaku. Kata Ummu Sulaim, daripada apa yang telah berlaku tadi menyebabkan dia mengandung semula. Dia mengandung semula kepada anak dia yang bernama Unais ibn Abi Talhah. Unais ni adik tiri kepada Anas ibn Malik. Ummu Sulaim ni hubungan dia dengan Nabi begitu rapat sekali, sehingga ada ketikanya Nabi datang ke rumah mereka dan Nabi terlelap ataupun tertidur di rumah Ummu Sulaim yang kedudukannya berhampiran dengan rumah Nabi sendiri di Madinah. Apa yang berlaku pada satu ketika, Ummu Sulaim melihat setelah Nabi terlelap buat seketika di rumah dia, jasad Nabi tadi berpeluh dengan begitu banyak sehingga basah macam orang mandi. Kita pada kebiasaannya, kalau orang berpeluh masa lena, masa tidur ni, orang kata peluh tak sihat. Peluh tak sihat. Tapi tak, apa yang berlaku pada Nabi, Nabi sihat. Nabi sihat. Jadi Ummu Sulaim ni berfikir, macam mana nak dapatkan peluh Nabi yang begitu banyak berpeluh setelah Nabi terlelap buat seketika. Dia berfikir, dia rasakan tempat yang Nabi tidur tadi bukanlah tempat yang elok, tempat yang beralaskan rumput kering sebagai pelapik tempat tidur. Nabi bukan nak tidur di situ lama, tapi Nabi hanya buat seketika, berehat buat seketika. Akhirnya Ummu Sulaim timbul idea, dapat idea, digunakan kain sebagai alas, sebagai cadar di atas tempat yang biasanya bila Nabi datang ke rumah dia, Nabi duduk dan Nabi terlena di tempat yang berkenaan. Selepas tu Ummu Sulaim mendapatkan kain dan diletak sebagai alas di atas tempat duduk Nabi tadi. Nabi pun datang. Bila Nabi datang, Nabi tengok, Nabi kata kepada Ummu Sulaim, buat apa dia letak ataupun dialaskan dengan kain. Ummu Sulaim kata, itu saja yang ada pada dia.
yang paling baik, yang paling elok yang dimiliki, hanya itu saja yang ada. Nabi pun tanpa banyak soalan, macam biasa Nabi duduk dan Nabi baring. Akhirnya Nabi berpeluh dengan begitu banyak seperti mana biasa. Ini tidur ataupun baring qailulah dia panggil. Qailulah ni berlaku sebelum zuhur, hampir masuk waktu zuhur. Selepas tu Ummu Sulaim nampak gembira. Nabi tanya dia, kenapa dia nampak lain macam hari ini? Ummu Sulaim kata, tak ada apa yang menyeronok ataupun yang mengembirakan dia kecuali hajat dia insya-Allah dimakbulkan Tuhan. Nabi kata, hajat apa? Dia kata, dia nak dapatkan peluh Nabi yang yang keluar dengan begitu banyak. Lepas tu Nabi pun bangun dan meninggalkan tempat duduk tadi. Akhirnya Ummu Sulaim dengan pantasnya Ummu Sulaim datang mengambil kain dan diperahnya kain tadi dari peluh yang menimpa, yang jatuh terkena kain tadi, sehinggalah Ummu Sulaim mendapat sedikit daripada peluh-peluh yang jatuh mengenai kain yang berkenaan. Nabi tanya Ummu Sulaim, untuk apa dia buat gitu? Kata Ummu Sulaim, dia buat gitu untuk generasi anak cucu dia yang akan datang, mungkin tak sempat bertemu, mungkin tak sempat melihat Nabi SAW. Dapat peluh pun cukup. Dapat peluh Nabi pun cukup. Kata Ummu Sulaim, peluh Nabi baunya wangi seperti mana kasturi. Baunya wangi seperti mana kasturi. Nak cerita kata hubungan para sahabat Nabi dengan Nabi tadi, hubungan yang begitu akrab dan kepercayaan, keyakinan di sebalik apa yang mereka kenali sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pesuruh Allah, perutusan Allah kepada kita umat manusia, adalah merupakan sesuatu yang tidak diragui sama sekali. Dan atas dasar itulah maka mereka sanggup berbuat apa saja. Kata Anas ibn Malik, kalaulah bumi tak telan tahi Nabi, nescaya ada yang memakan tahi Nabi. Kalau tak sabit bumi yang menelan tahi Nabi, setiap kali dia qada hajat, nescaya ada orang yang sanggup makan tahi Nabi. Sampai begitu sekali. Bila dia cukur rambut dia, pakat berebut nak dapatkan seorang paling tidak pun selai rambut, sehingga tidak ada satu helai pun yang jatuh ke bumi. Tak ada satu helai rambut Nabi yang jatuh ke bumi. Sampai begitu sekali. Jadi kemesraan dan kesayangan mereka mengambil barakah daripada sisa jasad Nabi adalah diharuskan. Selama mana sisa daripada jasad Nabi tadi masih wujud. Tetapi kalau sisa daripada jasad Nabi tadi sudah tiada, maka tak ada jalan untuk kita mengambil barakah daripada sisa-sisa jasad Nabi tadi. Kita dengar macam-macam cerita sekarang ni. Ada kononnya ada gigi Nabi yang masih tersimpan, ada rambut Nabi yang masih tersimpan, ada bulu mata Nabi yang masih tersimpan, ada kasut-kasut Nabi yang masih tersimpan, ada jubah Nabi yang masih tersimpan. Kita tak tahu sejauh mana benar ataupun tidak dakwaan-dakwaan yang berkenaan. Kalau dakwaan itu benar, memang sisa-sisa daripada jasad Nabi tadi masih wujud, masih dibolehkan kita mengambil barakah daripada sisa jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengambil barakah bermakna mengharapkan sesuatu yang baik di sebalik apa yang dilakukan. Dan barakah ini satu istilah, satu perkataan yang gagal ditafsir ataupun diterjemahkan ke dalam mana-mana bahasa
dalam dunia ini. Kita dengar dalam bahasa-bahasa manapun, dia kata barakah, barakahlah. Bahasa Arab memang barakah. Bahasa kita Melayu pun barakah. Maknanya barakah ni kalau kita nampak benda tu sikit, tapi tak mustahil di sebaliknya dia adalah besar, banyak. Kerana itulah kita dikenaki supaya mendoakan keberkatan kepada pasangan suami isteri yang baru berkahwin, mendoakan keberkatan kepada anak yang baru dilahirkan, mendoakan keberkatan kepada sukatan ahli Madinah, kerana Nabi sendiri pernah mendoakan keberkatan sukatan para ahli Madinah dengan makanan ataupun bahan-bahan makanan yang mereka gunakan sukatan dalam menyukat dalam urusan harian mereka, kerana pernah Nabi doakan keberkatan kepada sukatan ahli Madinah. Kita pun kalau pernah datang ke Madinah sekali-sekala, barangkali tak ada halangan untuk kita mengambil peluang membuat ataupun mengamalkan sukatan dalam bahan-bahan dalam urusan harian kita mengenai bahan-bahan makanan dan sebagainya. Baik, itu berkaitan dengan keberkatan. Balik kita kepada akidah. Akidah bermakna kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, sebagai pemilik alam ini, sebagai tuan terhadap alam. Kadang kita kata tuan lain, pemilik lain. Tuan maknanya dialah yang tertinggi, kuasa yang tertinggi. Pemilik dia memiliki, tetapi belum tentu dia mempunyai kuasa tertinggi dalam menguruskan apa yang dimilikinya. Pemberi rezeki, Allah memberi rezeki kepada sesiapa sahaja. Kepada makhluk ciptaan Tuhan, dia ada saja rezeki dia. Anak kita sewaktu dalam rahim ibu kita, ada rezeki kita. Selepas kita dilahirkan, kita ada rezeki kita yang sesuai dengan masa dan ketika kita baru lahir, susu awal manusia. Sebab tu salahnya ataupun silapnya kita bila anak kita baru dilahir dijamu susu awal lembu. Kerana makanan dan minuman yang telah tersedia, yang Allah sediakan melalui proses secara tabiinya, susu awal ibu kita itulah yang paling sesuai, paling berharga, paling bermanfaat kepada hidup kita selepas kita dewasa. Pemberi rezeki kepada makhluk-makhluk yang hidup tanpa mata, tanpa penglihatan. Kita manusia yang Allah kurniakan kepada kita penglihatan, kita boleh nampak dunia, kita boleh bezakan antara warna merah, warna hitam, warna hijau, warna kuning dan macam-macam lagi, beraneka warna-warni yang kita jumpai dalam hidup kita. Dan kita boleh melihat makhluk-makhluk yang besar, tersergam indah, bukit, bukau, binatang yang kecil, yang besar, macam-macam lagi. Tuhan bagi peluang untuk kita melihat, dan inilah yang dikatakan sebagai kurniaan Tuhan kepada kita. Jadi di sebalik apa yang kita lihat tadi, terpampang ataupun jelas di hadapan kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang tidak ada kuasa yang mengatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan yang demikian, itulah yang dimaksudkan dengan akidah yang perlu dipahami di sebalik ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terpampang di hadapan mata kita di mana saja kita pergi dalam dunia ini. Sebab tu Tuhan suruh kita pergi bertebaran ke seluruh pelosok dunia. Tak kira dunia yang ada orang Islam penduduknya
ataupun yang tak ada orang Islam penduduknya, supaya kita mengambil iktibar di sebalik ayat-ayat kauniyah yang terpampang. Ada yang menakjubkan kita, ada yang tidak menakjubkan kita, tetapi bagi kita sebagai seorang Muslim, itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita supaya memahami di sebalik apa yang kita lihat tadi, ada penciptanya, ada pemberi rezekinya, ada pemiliknya, ada yang menjadi tuan terhadap pemilik, dan berbagai-bagai aneka lagi. Dalam bahasa Arab, bila disebut perkataan Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb dalam bahasa Arab boleh diertikan kepada 5 perkataan, boleh diertikan 5 makna. Pertama, Rabb dengan makna Khaliq, pencipta. Rabb dengan makna Malik, pemilik. Rabb dengan makna Sayyid, tuan terhadap alam ini. Rabb dengan makna Mudabbir, pengurus alam ini. Rabb dengan makna Razik, pemberi rezeki kepada alam ini. Kelima-lima makna yang terdapat dalam kamus bahasa Arab adalah dikenaki daripada perkataan Rabb yang tersebut di mana-mana saja dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan ilah, ilah dengan makna al-ma'bud, yang disembah, yang disembah. Ini hanya kepada Allah sahaja yang boleh disebut. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, makhluk yang paling jahat, Allah rakamkan beberapa kisah yang berlaku di antara Fir'aun dengan Musa, di antara Fir'aun dengan rakyat jelata dia, sehingga dalam banyak surah dalam Al-Quran menyentuh tentang kisah Fir'aun dan Musa. Dalam hadis Nabi ada menyebut bahawa di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Maknanya sebaik mana sekalipun keadaan yang terdapat pada satu-satu ketika di dunia ini, ada saja penjahat, ada saja yang baik. Yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Di zaman Nabi sendiri, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Sehingga Nabi pernah menyebut Abu Lahab Fir'aun hazihil ummah. Abu Lahab Fir'aun hazihil ummah. Tahu Abu Lahab ni siapa? Semua orang tahu. Kenal kan Abu Lahab ni siapa dia? Suku sakat Nabi juga, bukan dia orang lain. Abu Lahab, dialah orang yang pertama yang melakukan apa? Abu Lahab ni orang yang pertama yang melakukan perayaan Maulid Nabi. Sejarah Maulid Nabi dilakukan oleh Abu Lahab. Itu sunnah Abu Lahab, bukan sunnah Nabi. Sunnah Abu Lahab melakukan perayaan Maulid Nabi. Disembelih unta, tak berapa banyak unta yang dimiliki, kerana seronok dia dapat anak anakan baru dilahirkan. Dan dia tahu tarikh kelahiran, baru saja dilahirkan. Abu Lahab telah mengadakan perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Dan selepas tu beribu tahun, beratus tahun, selepas tu beratus tahun, tak ada pula siapa pun yang tampil mengadakan perayaan Maulid Nabi. Sehinggalah datang dia Abul Khattab yang mengarang kitab Al-Barzanji, lalu dikemukakan kepada pihak berkuasa pada zaman itu dan ditimbang dengan emas sebagai ganjaran Abul Khattab yang berjaya mengarang atau menghasilkan sebuah kitab puji Nabi, puja, bukan puji saya, puja Nabi.
Sebab tu kita bila kita baca berzanji, ingat tak bila satu-satu orang baca habis satu bahagian, kita kata attirillahumma qabrahul karim, attirillahumma qabrahul karim, simuklah minyak wangi seberapa banyak kepada kubur Nabi. Sampai ke hari ini kalau kita pergi ke Madinah, saya baru balik je 2 minggu baru balik, memang wangilah kubur Nabi sebab dia duduk corah minyak wangi. Selit sempit dia sempat saja dicorah, ambil dia bersedia daripada awal dalam poket dia buka sampai situ corah. Mai hak lain pula sapu sikit. Oh, wanginya kubur Nabi. Memanglah. Jadi sampai begitu sekali. Dan dalam berjanji yang kita baca selalu pun kita kata apa? Hadara ummahu lailata maulidihi syarif Asiyah wa Maryam. Hadir pada ketika Aminah melahirkan, Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Asiyah dan Maryam. Asiyah ni siapa? Isteri Firaun. Isteri Firaun tu hidup bila? Zaman Firaun lah. Jadi antara zaman Firaun dengan zaman Nabi itu berapa lama? Beratus tahun. Bukan kata sikit-sikit, beratus tahun. Kononnya semasa kelahiran Nabi tadi, Asiyah datang. Asiyah datang macam mana? Kita tak tanya dia naik apa, mai? Naik unta ke, naik apa ke? Dia hadir dalam keadaan jaga ke, macam kita ni. Jaga maknanya sedar. Kita bila lama tak makan lapar, bila lama duduk konsentrasi kuliah ni letih, bila lama kita buat kerja pagi sampai petang sampai ke malam letih, kita nak tidur, nak terlap mata, dan begitulah. Maknanya hidup dunia biasa macam kita, perlu kepada makan dan minum, tidur, bangkit dan segala macam. Adakah Asiyah datang ketika kelahiran Nabi sedemikian rupa? Adakah orang lain boleh nampak dia mai duduk ke, berdiri ke, duduk di penjuru ke, duduk di tengah ke, duduk di tepi ke? Soalan-soalan yang semacam ni berbangkit dalam pemikiran kita. Sungguh ke cerita ni? Maryam pula siapa dia? Mak Nabi Isa. Jadi Asiyah dengan Maryam hadir saat kelahiran Nabi Muhammad. Ni cerita apa ni? Jadi kita kena semak balik semula. Kita jangan terima bulat-bulat. Kalau benda tu betul, insya-Allah kita semua pakat terima. Kalau benda tu tak betul, kita tak payah terima lah. Tak payah duk kalut lah. Bila mai sampai marhaban pula, sampai saat kita marhaban ya nura aina, selamat datang wahai cahaya yang kami lihat. Pernah tengok tak? Pernah marhaban? Ana pernah dulu masa zaman-zaman jahiliah dulu, ana pernah juga marhaban. Jadi mana bila marhaban tu, buka mata seluas-luasnya nak tengok Nabi datang. Marhaban ya nura aina, marhaban jaddal Husaini ra'aina. Selamat datang Tok Wan Husain kami tengok ni. Mana dia Tok Wan Husain yang kita tengok? Kita baca sifat akhlak Nabi, sifat akhlak Nabi. Dalam kita baca kitab Asy-Syama'il karangan At-Tirmizi, cerita pasal rupa bentuk jasad Nabi ni, daripada ujung rambut sampai ujung kuku. Dia cerita kat kita. Habis apa yang diceritakan tadi dapat kita lihatkah ketika kita marhaban ramai-ramai, pakat bangkit berdiri sebab mengalu-alukan kehadiran Nabi dalam majlis marhaban. Nabi hadir macam mana? Ini kata konsep tahdirul arwah.
Ruh dia. Habis kita nak kenal macam mana ruh Nabi dengan ruh selain daripada Nabi. Barangkali orang lain pun mai juga. Tok nenek kita pun mai juga. Ni yang akidah percaya malam 27 likur bulan Rejab. Bulan Rejab. Kononnya malam 27 bulan Rejab tu Tok Ban, Tok Nek, Tok Ki kita semua pakat mai belakang. Pasang lampu minyak gas daripada rumah kita sampai ke, daripada bilik kita pergi ke tandas. Kalau dulu zaman dulu tandas di luar rumah, pasang lampu minyak gas ni daripada pintu rumah kita hinggalah ke tandas. Kok dia main nanti dia nak terberak ke, dia nak terkencing ke. Jadi yang ni kepercayaan wallahu alam daripada mana datang. Anggaplah itu akidah yang mendatang, yang belum tentu benar ataupun salah ataupun tidak benar. Jadi kita kena teliti, kena halusi, kena cermat. Yang benar kita terima, yang tidak benar kita tak boleh terima. Nabi bila ditanya mengenai akidah, dia jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Akidah Nabi, akidah para sahabat Nabi, dia kata, ma ana alaihi, apa yang aku di atasnya dan sahabat-sahabat aku. Sebab tu kita kata ma ana alaihi, inilah dia maksud akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ashabi. Bila Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, makna itulah dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam di awal surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradih. Allah paling mengetahui tentang maksud alif lam mim. Alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa, dan keseluruhan perkataan yang mengandungi beberapa huruf ni tadi, apa maksudnya Allah saja yang maha mengetahui. Kita sampai ke hari ini kita tak tahu. Dan kalau ada pihak yang mendakwa dia tahu sekalipun, belum tentu, belum pasti maklumat ataupun ilmunya tadi betul ataupun tidak betul. Banyak huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran yang menjadi permulaan beberapa surah. Beberapa surah di dalam Al-Quran ada yang bermula dengan satu huruf sahaja, ada yang bermula dengan 2 huruf, ada yang bermula dengan 3, 4 huruf, 5, 6, 7 huruf. Kesemuanya mengisyaratkan kepada kita bahawa itu adalah sebahagian daripada Al-Quran, dan keseluruhan Al-Quran ada yang kita faham, ada yang kita tak faham, ada yang kefahaman kita separuh-separuh, ada yang kefahaman kita mungkin lebih jelas kepada kita dan lain-lainnya. Al-Quran menyentuh tentang perkara-perkara gaib. Kebanyakan apa yang dimaksudkan sebagai akidah adalah mengenai perkara-perkara gaib. Mengenai perkara-perkara gaib. Sejauh mana kita dapat mempercayai, sejauh mana dapat kita meyakini perkara-perkara gaib yang datang daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi, kerana Al-Quran telah menyatakan dengan jelas, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian itu kitab Al-Quran, tidak ada sebarang syak wasangka, tidak ada sebarang keraguan, dan dia menjadi petunjuk kepada para muttaqin. Siapa para muttaqin? Akidah yang dibentuk oleh Al-Quran memungkinkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pembentukan akidah para muttaqin terdiri daripada Al-Quran dengan isi kandungannya dari awal hingga ke akhirnya, terdiri daripada hadis-hadis Nabi yang sahih diriwayatkan daripada Nabi. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menerima seadanya, walaupun sebenarnya kita tak tahu segala-galanya. Bila Allah cerita pasal nama-nama Allah di dalam Al-Quran, nama-nama Allah di dalam Al-Quran lebih kurang 85 nama. Secara jelasnya, sebagai nama terdapat lebih kurang 85 nama. Selebihnya kita akan dapat daripada hadis-hadis Nabi. Ada nama-nama yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam Al-Quran disebut semula di dalam hadis-hadis Nabi. Benda yang sama. Dan ada juga nama-nama Allah yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi tetapi tidak disebut di dalam Al-Quran. Setelah kita mengambil kira nama-nama Allah yang disebut di dalam Al-Quran secara jelas, nama-nama Allah yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sanadnya sahih secara jelas, masih belum memenuhi bilangan 99 nama yang disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebut bahawa sesiapa yang menghafal nama-nama Allah yang 99, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Setelah kita meneliti ayat demi ayat di dalam Al-Quran, hanya terdapat dalam lingkungan 85 nama. Dengan mengambil kira hadis-hadis Nabi yang sahih, masih belum memenuhi jumlah 99 nama. Maka ulama-ulama kita telah berhempas pulas, terutama sekali para ulama hadis, dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang tidak sahih. Cuba segala usaha mereka mendapati jumlah nama-nama yang disandarkan kepada Allah melebihi 125 nama. Jadi kalau kita tidak mengambil kira hadis-hadis yang tidak sahih, tak cukup 99. Kalau kita mengambil kira, dia melebihi 99 sehingga 125 nama. Yang mana kita nak buang, yang mana kita nak kekalkan, dan yang nama-nama yang terdapat daripada sumber yang tidak sahih ni. Inilah yang menjadi masalah besar kepada para ulama kita membahas, meneliti, dan tidak semudah sebagaimana yang kita sangka nasyid Asmaul Husna yang kita dengar dilaungkan di mana-mana saja. Nak tempah tiket syurga mahal, kena bayar mahal. Sebab tu Nabi kata dalam hadis riwayat Abu Hurairah, siapa yang menghafaz 99 nama ni, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Bermakna itu dia bayaran yang perlu kita berusaha mendapatkan berusaha mendapatkan dengan maklumat-maklumat yang sahih sahaja daripada yang tidak sahih. Kita nak kekalkan 99 nama. Bermakna perbahasan mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala telah dinyatakan dengan jelas jumlahnya 99 nama. Cuma kita nak penuhi, nak cari yang mana, yang manakah termasuk dalam jumlah 99 tadi.
batuk Mekah tak habis lagi. Jumlah dari segi jumlah bilangan telah dinyatakan dengan jelas, tak kurang daripada 99, tak lebih daripada 99. Menjadi sebahagian daripada akidah kita, kita percaya dan yakin Allah ada nama 99 nama, dan kalau kita tak tahu, kita belum mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut nama-nama dia. Kemudian selepas tu kita juga perlu mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perbahasan mengenai sifat-sifat Allah tidak dinyatakan kepada kita dengan jelas melalui Quran ke, melalui hadis Nabi ke, melalui mana-mana sumber. Tidak dinyatakan secara jelas berapa jumlah bilangannya yang perlu kita ketahui. Ini pegangan akidah kita diperoleh. Kita tidak percaya kepada sifat 20. Tahu sejarah sifat 20 daripada mana datang? Sifat 20 ni bermula dengan sifat wujud sahaja. Satu sifat yang disabitkan kepada Allah, iaitu sifat wujud. Yang lain disabitkan melalui penafian. Ini siapa yang buat package ni? Yang buat package ni ialah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka hanya percaya satu sifat Allah yang perlu disabitkan, iaitu sifat wujud, yang juga dikategorikan sebagai sifat nafsiyah, sifat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala selebihnya terdiri daripada sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat salbiyah makna sifat yang menafikan. Salb, menafikan. Bila kita kata sifat nafsiyah hanya satu sahaja, sifat wujud. Sifat salbiyah ada 5. Qidam artinya tidak ada awal. Itu nafi. Nafi adanya awal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyifatkan Allah dengan sifat penafian. Allah tidak ada awal. Okey. Sifat baqa menafikan adanya akhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewujudan Allah tidak berakhir. Menafikan sifat akhir bagi Allah. Baqa, qidam baqa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Allah menyalahi segala makhluk. Tak sama maknanya. Nafi. Qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah berdiri dengan sendiri, tak berhajat kepada bantuan mana-mana pihak. Menafikan berhajatnya Tuhan kepada bantuan mana-mana pihak. Salbiyah. Wahdaniyat, tidak berbilang-bilangnya Allah. Menafikan adanya berbilang-bilangnya Tuhan. Kelima-lima sifat ni disifatkan kepada Allah dengan cara menafikan lawannya. Kita mula dengan sifat qidam. Sifat qidam diertikan sifat qidam dengan sedia. Maksud sedia tidak ada awal. Ini mengikut kefahaman ahli kalam ataupun golongan mutakallimin. Dia kata qidam maknanya sedia, artinya tak ada awal bagi Tuhan.
Baik, kita kata kat dia, apa kata sekarang Quran menggunakan sifat qidam kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang semestinya ada awal. Kita diperlih ni baca ada Yasin malam-malam Jumaat. Tok Imam, Tok siap kita baca Yasin tak ramai-ramai malam Jumaat di masjid. Ana pergi ceramah bila baru ni Masjid Paya apa tak? Masjid dekat rumah Tuan Haji Nazim. Masjid Paya apa? Sungai Payau, Masjid Sungai Payau. Malam Jumaat. Ahli jawatankuasa masjid tempahlah untuk jamuan malam Jumaat. Jamuan lepas ceramah. Pihak yang menerima tempahan tu kata masjid ni dia tak buat kenduri malam-malam Jumaat. Dia pun tak baca Yasin. Dia pun tak baca Yasin malam-malam Jumaat. Dia kata tak dah silap dengar tu. Malam Sabtu kot. Ana pergi ceramah malam tu tak ada jamuan lah. Sebab pihak pembekal makanan percaya pihak masjid takkan buat kenduri malam Jumaatnya. Oh, anak kata bagus. Kami malam tu lepas ceramah tak ada apa. Ayat sejuk je lah. Bagus. Dalam surah Yasin ada ayat yang kita baca, nak baca malam Jumaat ke malam lain pun silalah. Siang pun boleh, malam pun boleh, sambil-sambil berjalan pun boleh kalau dah ingat. Kalau tak ingat nak tengok di dalam komputer, dalam handphone pun boleh. Nak duduk berzila dalam rumah baca sendiri-sendiri pun boleh. Kebetulan secara serentak ramai-ramai kebetulan, bukan diprogramkan ataupun dipakejkan. Baca Yasin malam Jumaat saja, malam lain tak baca. Dah, bukan begitu. Nak baca Yasin boleh baca Yasin pada bila-bila masa, di mana-mana saja. Ambil sempena itu, sempena ini, kebetulan. Dalam surah Yasin yang kita sering baca dari masa ke semasa, surah Yasin ni ada ayat wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Tidak? Wal qamara, dan bulan. Qamar ni bulan. Qaddarnahu, kami takdirkan kata Tuhan bulan ni. Dia ada masa penuh mengambang, ada masa dia mengecil, ada masa dia membesar dari satu malam ke satu malam sehinggalah menjadi bulan purnama. Qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjun, sehingga dia kembali bagaikan mayang kurma yang lama. 'Ada kal urjunil qadim. Urjun tu mayang kurma yang lama. Mayang kurma ni dia keluar macam apa? Nak cerita. Kurma ni pun berbuah dah tempat kita lah ni. Boleh pergi tengok lah. Boleh pergi tengok sendiri. Mayang kurma tu mula dia keluar tu dia memanjang gitu kan. Lepas tu dia terbuka sikit. Lama dia dah membesar, dah jadi buah, dia membesar. Dia semakin tunduk. Habis buah tu relai, habis tu luruh habis, dia akan rekod balik. Jadi 'ada kal urjunil qadim. Tuhan kata bulan ni dia mengecil, kemudian membesar sampai penuh, mengecil balik sikit demi sikit sampailah kembali macam mayang kurma yang qadim. Penggunaan bahasa qadim, penggunaan Al-Quran, perkataan qadim dengan maksud ada awal. Mu'tazilah kata qidam tidak ada awal.
sedia kala tidak ada awal. Quran kata qadim tak sedia kala, tapi dia ada awal. Dia ada awal. Dah bercanggah dengan Quran dah. Satu lagi dalam surah Asy-Syu'ara, Allah berfirman, antum wa aba'ukumul aqdamun. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Antum tu siapa? Kufar Quraisy di Mekah. Waktu Nabi diutuskan kepada kita umat manusia, bermula di Mekah, kemudian di Madinah dan seterusnya. Jadi kufar Quraisy di Mekah tu, Tuhan kata kat mereka, antum wa aba'ukumul aqdamun. Kamu dan bapa-bapa kamu yang lama-lama, yang kadim-kadim. Aqdamun, yang dulu-dulu. Habis mak pak tok nenek moyang kufar Quraisy di Mekah tu, ada awal tak ada awal? Ada awal. Ada awal. Jadi bercanggah dengan Quran. Satu lagi ayat dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala cerita pasal Nabi Yaqub dan anak beranak Nabi Yaqub, termasuk Nabi Yusuf. Tuhan rakam kata-kata anak-anak Nabi Yaqub kepada bapa mereka, innaka fi dhalalikal qadim. Innaka la fi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau dalam kesesatan yang lama. Depa tuduh pak depa sesat. Sesat tu pula lama, dulu lagi. Masa kami kecil-kecil lagi. Dah kami tua bangka dah pun duk sesat barat lagi. Dia kata innaka la fi dhalalikal qadim. Allah rakam kata-kata anak-anak Nabi Yaqub kepada mereka. Oh, cukup jam dah kan? Anda duk merasa nak penuh 1 jam tu pun letih. Tapi tak berasa letih hari. Nabi Yaqub disebabkan kehilangan anak dia Nabi Yusuf, dia duka cita, dia sedih, dia sakit, dia tak boleh ingat Nabi Yusuf ni, dia tak boleh lupa Nabi Yusuf ni. Biarlah sampai bila pun dia tak boleh lupa. Sampai dia kata kat anak-anak dia, hampa carilah Yusuf ni, hampa carilah Yusuf ni. Kebetulan dia pun nak pergi Mesir. Hampa carilah Yusuf ni, kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Semoga kita boleh berjumpa lagi dengan Yusuf ni. Jadi anak-anak dia kata, innaka lafi dhalalikal qadim. Qadim yang dinisbahkan kepada penderitaan Nabi Allah Yaqub terhadap kehilangan anak dia Yusuf. Qadim tu ada awal. Belum dah tu dia tak menderita, dia seronok dengan anak bidak dia. Tapi bila Nabi Yusuf hilang, maka mulalah penderitaan itu menimpa Nabi Allah Yaqub. Sampai ke saat-saat hampir pertemuan semula Yaqub dengan anak-anak beranak dia. Anak dia yang pergi ke Mesir sedang berjalan pulang daripada Mesir ke Palestin. Kata Nabi Yaqub, dia berbau Yusuf. Dia berbau Yusuf. Carilah di mana Yusuf. Yusuf dah pesan ke adik-beradik dia yang datang ke Mesir, nah ambil baju aku ni bawa balik, pi sapu di muka Yusuf, sapu di muka Yaqub ni, irtadda basira, akan kembali penglihatan Yaqub yang sedih menderita kehilangan Yusuf sampai buta mata dia. Dan Nabi Yusuf kata, bawa balik baju ni dan sapu di muka Yaqub, nescaya akan kembali semula penglihatan Yaqub. Jadi dalam perjalanan dekat nak sampai di rumah dah, Nabi Yaqub kata, aku berbau Yusuf. Berbau Yusuf. Kita jarang-jarang dengar orang cakap berbau. Anak berbau sama-sama kita ni kan. Kau ni bau hangit ke? Kau ni bau apa ke? Tapi benda ni jangan terkejut. Binatang-binatang makhluk Allah yang tak ada akal itu, mereka berdasarkan deria bauan.
lembu yang baru beranak anak dia, dia bau dulu anak dia. Lepas tu hang bawa pihak hak lain, dia kata bukan anak dia. Dia kata bukan anak dia. Sampailah anak dia sebenarnya yang dia berbau pada saat pertama pertemuan mereka berdua akan menemukan semula berdasarkan kepada deria bau. Tapi kita manusia yang Tuhan bagi akal, bau kita tak sekuat bau lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Tak sekuat tu. Tidak ibu-ibu? Pernah bau anak bau macam mana? Anak kita dengan anak orang boleh beza berdasarkan pada bau? Tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kambing yang tak ada akal tu, dia berbau kencing ibu kambing betina, dia boleh tahu yang kambing ni, yang ibu ni dah mengandung, dah buntin. Yang ni tak buntin lagi. Dia ligan tak buntin lagi. Dia boleh tahu dalam masa beberapa saat saja. Tak sampai mana. Dia bau kencing, dia melangut ke atas, dalam beberapa saat dia boleh tahu. Dah, result dah dapat dah. Kita dengan alat teknologi moden, ambil masa 2-3 hari. Ambil masa 2-3 minit, 2-3 jam, 2-3 saat, 2-3 minggu, baru boleh kita tahu, oh, dia ni confirm ke mengandung ataupun tidak. Tapi kami ambil masa beberapa saat saja. Ini kelebihan Allah bagi kepada mereka yang Allah kehendaki. Allah tak bagi kepada mereka yang Allah kehendaki. Balik kita kepada sifat-sifat Allah tadi yang disifatkan oleh para mutakallimin. Allah kata itu terbang ke mana tadi? Berapa ada? Ada berapa minit lagi? Okeylah. Okey. Masa tak mengizinkan barangkali ialah ustaz-ustaz kita yang ada boleh tolong bantu terus menyampaikan kuliah-kuliah. Dan saya nak cerita kata sifat-sifat Allah ini tidak dimaklumkan kepada kita berapa sifat-sifat Tuhan yang wajib kita ketahui. Seberapa banyak sifat Tuhan yang dimaklumkan kepada kita melalui Al-Quran, kita kena tahu. Seberapa banyak sifat-sifat Tuhan yang dimaklumkan kepada kita melalui hadis-hadis Nabi yang sahih, kita kena tahu. Kita kena tahu, kena belajar. Berapa puluh? Tak ada soalan berapa puluh. Tak ada soalan berapa puluh. Adapun yang mengatakan 20 yang wajib kita ketahui secara tafsil, ini mengikut akal mereka. Itu wajib, bukan wajib syar'i. Itu wajib akli. Wajib akli ni akal kita, akal dia, akal siapa-siapa yang lain mungkin boleh berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Dia kata manis, kita kata tak manis. Kencing manis punya orang, tak usah tanya dia, tak boleh jadi penilai manis ke tak manis. Orang darah tinggi pula, jangan lantik dia jadi penilai masin ke tak masin. Kena bagi orang lain penilaian dia tak betul. Dah tak kena lagi dah. Baik, itu saja yang saya maksudkan supaya kita sedar yang sifat-sifat Allah tidak disebut jumlahnya dengan tepat, manakala nama-nama Allah disebut dengan jumlah yang tepat. Itu pun masih sampai ke hari ini kita berbeza pendapat yang mana satu yang perlu dikekalkan, yang mana satu yang perlu dibuang daripada 125 nama tadi. Saya ada cuba kenal pasti daripada riwayat At-Tirmizi dan riwayat At-Tabarani yang menyebut tentang 99 nama dalam satu riwayat secara lengkap, perlu dibuang 17 nama daripada situ dan digantikan dengan 17 yang lain untuk melengkapkan menjadi 99 nama berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan juga ayat-ayat Al-Quran secara indirect. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan setakat itu sajalah yang baik, yang benar daripada hidayat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang tersilap, yang kurang tepat dan sebagainya, itu daripada kelemahan diri hamba Allah yang berdiri di depan anda semua. Hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.